بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم Alhamdulillah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dihimpunkan di dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. InsyaAllah kita baca satu tajuk pada malam ni kerana kita belum menggunakan apa-apa kitab yang bersangkutan dengan fitnah dunia. Dan kita baca malam ni sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Hussein Yaqub yang bertajuk Qissatul Iltizam wa Takhallus min Rawasibil Jahiliyah. Kisah iltizam dan juga berlepas diri daripada ikatan-ikatan jahiliyah. Salah satu daripada ikatan yang membelenggu umat Islam ialah kecintaan umat Islam kepada dunia. Disebut di sini ikhwata الدنيا فتنة ولذلك كانت مصارع العبيد منها. Kata Fadilatul Syekh Hussein Yaqub, salah seorang yang saya pernah sebut kalangan ulama-ulama yang ke arah fahaman Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi kita memetik kitabnya ini kerana di sana ada perkara-perkara yang baik sehingga beliau tidak mengasingkan kitab ini daripada kata-kata Imam Al-Ghazali sendiri. Jadi yang disebut dalam kitab ini banyak perkara-perkara yang kadang-kadang dikutip daripada Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kadang-kadang dikutip daripada ulama lain, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata dia, wahai saudaraku, dunia itu fitnah, yakni ujian. Kerana itulah manusia harus memerangi ujian tadi. Fahiya hasanatul manzar, dunia itu cantik pada pandangan. Muzayyanatun fil uyun, satu yang diperhiaskan kepada pandangan mata. Akhidatun bijawami'il qulub, dunia itu mengambil tempat di dalam hati-hati manusia. Lakinnaha tabdu laka biwajhin ghairi alladhi tatawalla anka bih, tetapi sebenarnya kadang-kadang terzahir padamu itu wajahnya di sebalik wajah asal tadi. Wajah dunia itu di hadapan kita cantik, tetapi bila dilihat daripada bahagian belakangnya, maka dia tidak cantik seperti asal yang kita lihat.
fa innaha jifatun qadiratun fi mar'al basair. Sesungguhnya dia adalah mayat yang merupakan sampah pada pandangan mereka-mereka yang ada basirah, yang ada pandangan mata hati. Wa hulwatun khadiratun fi mar'al absar, dan dia adalah sesuatu yang lazat dan juga hijau, yakni segar pada pandangan-pandangan mereka yang menggunakan mata kepalanya semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bercakap tentang kehinaan dunia, kita nak sebutkan dunia ni adalah satu perkara yang penting. Kalau kita buat ibarat, dunia itu sendiri daripada isim tasghir. Dunia lawan dia ulya. Ulya ialah satu sifat yang mana merupakan satu benda yang tinggi. Lawan dia ialah dunia, satu benda yang rendah. Satu benda yang rendah. Baik. Jadi walaupun dia rendah, walaupun dunia itu hina, sehingga disifatkan oleh para ulama jifatun qadhiratun, ibarat mayat yang kotor, tetapi ingat dia ada kegunaan dia. Kita buat contoh mudah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita ada satu rak yang tinggi di rumah kita. Kita letakkan, kita susun kitab-kitab di bahagian atas. Dan kita tidak sampai untuk mendapatkan kitab-kitab tadi, melainkan dengan satu benda yang tidak mulia. Kita tak mungkin ambil beras 2 gundi, kita susun-susun untuk kita pijak, kita ambil kitab. Tak mungkin. Kerana beras benda makanan, benda mulia. Tak mungkin juga kita susun hatta buku matematik sekalipun di bawah untuk pijak. Kerana seperti yang saya pernah sebut, di dalam kitab-kitab disebut bahawa ilmu hisab, ilmu matematik adalah di kalangan ilmu yang mana diihtiramkan, dimuliakan. Kerana tanpa matematik, manusia tidak mengenal pembahagian pusaka. Tanpa matematik, manusia tidak mengenal ilmu falak dan sebagainya. Jadi, tak mungkin juga kita tak letakkan di bawah buku matematik ataupun apa-apa buku lain. Jadi, yang kita letak di bawah ialah kerusi ataupun tangga untuk kita dapatkan kitab-kitab yang berada di bahagian atas. Maka kursi dan tangga itulah dunia. Kursi dan tangga itulah dunia. Tanpa ada kursi dan tangga tadi, kita tidak akan sampai di atas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyebut dalam Quran, dalam suratul Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah, dan tuntutlah dan carilah daripada apa yang Allah sediakan untuk kamu pada kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa habuanmu di dunia. Jangan lupa habuanmu di dunia. Jadi bermakna kita cari akhirat, tetapi habuan kita di dunia juga mestilah kita jaga. Mestilah kita jaga. Baik. Kita masuk kepada kata-kata pengarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihdharud dunya", berhati-hatilah dengan dunia, fa innaha khadiratun hulwatun, kerana sesungguhnya dunia itu hijau, yakni dengan makna segar. Manusia suka yang segar, manusia tak suka yang tak segar. Dan dunia itu juga manis. Sebab itu berhati-hati dengan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam bab zuhud, wa sahhahahu al-Albani rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Baik. Kemudian dia sebut di sini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a li ahli al-iman biqillatid dunya
Nabi SAW berdoa untuk mereka yang memiliki iman dengan sedikitnya harta, yakni sedikitnya habuan dunia. Wa da'a ala ahli al-kufran bi an takthura lahum fayanghamisu fiha. Dan Nabi berdoa untuk mereka-mereka yang kufur supaya diperbanyakkan untuk mereka keduniaan sehingga mereka tenggelam di dalam dunia tadi. Wa anta, kata Syekh Husain Yaqub, dan kamu taran nasa, melihat manusia itu ya'ishunal aksa bil aksi, hidup dalam keadaan sebaliknya dengan sebaliknya. Kadang-kadang manusia yang Islam itu pula banyak harta, kadang-kadang manusia yang tidak mendapat Islam itu pula sedikit harta. Baik. Kemudian dia sebut di sini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dan disahihkan juga oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kata, Allahumma man amina bik wa shahida anni rasuluk وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. Kata Nabi, Allahumma man amina bik, ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang beriman kepada kamu, yakni kepada Allah, wa syahida anni rasuluk, dan siapa pula yang beriman bahawa aku adalah utusanmu, fahabbib ilaihi liqa'ak, maka jadikanlah hatinya suka untuk bertemu dengan kamu ya Allah, wasahil alaihi qada'ak, permudahkanlah ketetapan qada' dan qadarmu ke atasnya, wa aqlil lahu minad dunya, dan kurangkanlah untuknya daripada keduniaan, kurangkanlah untuknya daripada keduniaan. Wa man lam yu'min bika, dan siapa yang tidak beriman dengan kamu, wa yashhad anni rasuluk, dan dia pula tidak bersaksi bahawa aku adalah utusan kamu, fala tuhabbib ilaihi liqa'ak, maka jangan engkau jadikan dia itu suka untuk bertemu denganmu, biarkan hatinya benci untuk bertemu denganmu. Wala tusahhil alaihi qada'ak, dan jangan engkau permudahkan qada' dan qadarnya. Wa katsir lahu minad dunya, dan perbanyakkan untuknya dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, doa Nabi. Nabi tak doa untuk kita banyak harta, tapi orang yang banyak harta kena ada. Nabi doa pula untuk orang bukan Islam supaya diperbanyakkan harta untuk mereka. Yang mana lepas ni kita akan bahas sikit, dia masukkan sikit bab istidraj. Dia masukkan sikit bab istidraj. Nabi doa untuk orang yang bukan Islam supaya diperbanyakkan harta. Tetapi bukanlah bermakna banyak harta itu dilarang. Bukanlah bermakna banyak harta itu dilarang. Banyak harta yang dilarang hanyalah banyak harta dalam keadaan hatinya terlalu menyayangi harta tadi. Dia terlalu sayang, kereta dia senerih sikit, orang bagi calak sikit, budak calak sikit, tampak budak tu sampai bengong, contoh. Marah ke orang, slipper hilang di masjid, mengamuk pasal apa slipper dia RM60, RM60. Ada kes-kes yang macam ni terjadi. Kami di masjid negeri selalulah dapat aduan lagu ni, hilang kasut. Saya baru beli ustaz, RM60. 2 bulan pula dia mai lagi, hilang kasut lagi. RM60 ke? Jenuh lagu tu. Jadi apa yang kita nak abang, carilah jalan tak kasut elok-elok. Antara yang saya duk buat, satu kasut di hujung sana, satu kasut di hujung sini. Jangan tak dua-dua sekali.
Satu belah ujung tangga belah kiri, satu ujung tangga belah kanan. InsyaAllah tak hilang. InsyaAllah tak hilang. Dalam pada itu, didik hati kita, jangan terlalu sayang pada dunia. Jangan terlalu sayang pada dunia. Kita tengok orang Arab sebagai contoh. Orang Arab, kalau di Mesir, kereta mereka semua kemek-kemek. Dan mereka jarang berkelahi atas sebab pelanggaran. Kalaupun berkelahi, bila ada seorang hamba Allah pi, Allahumma salli ala Muhammad, dengar nama Nabi, habis cerita. Habis cerita. Kerana bagi mereka, kereta tu benda biasa. Benda biasa. Tak membekas dalam hati mereka. Jadi, apa yang kita nak habang? Dunia tu kena ambil, tetapi biarlah dia dalam penguasaan kita, dalam tangan kita. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia dalam tangan kami. Kami kawal. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia dalam hati kami. Bila dunia membekas dalam hati, kita susah tuan-tuan. Kita susah. Kita hilang beg duit. Jangan sayang pada dunia. Cuma kita ingat supaya dikembalikan beg duit kita. Jadi jangan sampai bila hilang duit kita mendoakan, memaki hamun kepada orang yang mencuri duit kita. Doakan dia dapat hidayah. Saya hilang beg duit di masjid Perai. Saya pergi dengan motor. Kerana Jumaat ni kalau penceramah pergi dengan kereta, masalah sangkut jam. Silap-silap orang dah habis Jumaat, barulah khatib sampai. Jadi bergerak dengan motor. Hari itu kebetulannya saja nak pakai jubah putih. Jubah putih ni pula poketnya tak dalam. Poketnya tu pendek, cangkat. Biasa pakai jubah hitam. Hari itu saja nak pakai jubah putih, seronok pasal putih. Jadi pergi ke masjid, khutbah apa semua, habis salaman dengan AJK, balik. Sampai di tol jambatan, meraba-raba cari beg duit. Mana dia ada? Aku letak tak mana pula. Bila duk cari-cari, Allah teringat, ni jatuh dah. Duk di jambatan tu, nasib baiklah masjid bagi duit khutbah. Kalau tak ada duit tu pakai saya duk tang tu. Depa bawa masuk dalam paket, kita ambil duit tu bayar. Kemudian telefon masjid, minta depa tolong cari dan memang tak jumpa. Jadi yang bila benda hilang ni, biasanya disuruh baca surah Wadduha banyak-banyak. Baca surah Wadduha banyak-banyak. Ulanglah berapa kali yang larat. Dan mungkin kerana ilham yang Allah bagi pada para ulama. Malam tu dia telefon saya, Ustaz, ada hilang beg duit ke? Betul. Cerita pendeknya last sekali saya pergi ambil di Masjid Hashim Yahya, dekat dengan Masjid Negeri. Cerita pendeknya. Jadi duit tu kebetulan, duit tu memang nak bayar kereta. Bubuh dalam tu 550 elok nak bayar bulanan persona saya. Jadi duit tu yang hilang. Ikut hati. Memang kita berasa Allah silap dah aku. Silap pakai jubah putih, hati kita jahat. Nampak? Biasa duk pakai jubah hitam, silap mau itu pakai jubah putih. Padahal jubah putih tu terbaik. Silap dah aku, duit tu aku tak simpan di rumah yang aku bawa pergi khutbah buat apa. Kita rasa macam tu. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah simpan di akhirat duit kita. Duit kita tu Allah simpan. Niatkan saja, mudah-mudahan duit itu memberi hidayah kepada orang yang ambil duit tadi. Duit yang kita cari dengan jalan yang halal, kita tak curi duit tu. Bukan jalan kita ambil dengan cara haram. Jadi mudah-mudahan duit halal tu menjadikan orang yang ambilnya dengan cara haram, akhirnya dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berasa dunia yang hilang tu terlalu berat dalam diri kita. Allah akan ganti balik bila kita sabar. Dunia ni insya-Allah Allah ganti balik. Baik. Sambung.
Nabi sebut dalam doa tadi, ya Allah, siapa yang beriman kepadamu dan bersaksi bahawa aku Rasulmu, maka jadikanlah hatinya suka untuk bertemu denganmu dan permudahkanlah qada ketetapannya dan sedikitkanlah untuk dia dunia. Siapa yang sebaliknya pula, maka pertambahkanlah untuk dia dunia. Baik. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang kaya, alhamdulillah, Islam tidak melarang. Bahkan kita tengok 10 orang sahabat yang Allah jamin syurga. Saya selalu sebut hadis ni supaya kita ingat 10 sahabat yang dijamin syurga. Dalam riwayat Abu Daud, dalam riwayat At-Tirmizi dan Ahmad, Nabi sebut apa? Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar dalam syurga. Wa Umaru fil jannah, Umar dalam syurga. Wa Uthmanu fil jannah, Uthman dalam syurga. Wa Aliun fil jannah, Ali dalam syurga. Wa Zubairu fil jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam dalam syurga. Wa Talhatu fil jannah, Talhah bin Ubaidillah dalam syurga. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf dalam syurga. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam syurga. Wa Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'id bin Zaid dalam syurga. Wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam syurga. Daripada 10 orang sahabat ni, yang terkenal miskin betul siapa dia? Sayyidina Ali. Yang memang miskin betul, yang ikut jalan hidup Nabi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Miskin sungguh. Tu pun dalam cerita yang kita dengar disampaikan oleh ulama yang baru ni diulang sebut oleh Datuk Badruddin Haji Ahmad, Mufti Negeri Kedah. Bila Ali tengah nak makan, orang mai minta sedekah pada dia. Minta sedekah. Yang mai mula-mula orang susah. Saya ambil dulu ayat Quran. Kita baca surah Al-Insan. عينا يشرب بها عباد الله ويفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. 3 orang, miskinan wa yatiman wa asira. Allah sebut orang yang beriman ni orang yang mana memberikan makanan atas benda yang dia suka, yang dia pun nak makan, ala hubbih, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira kepada orang yang baru lepas daripada tawanan perang. Mula-mula mai Sayyidina Ali tengah nak makan, miskinan, saya miskin, saya mohon tuan bagi saya makan. Bagi. Beberapa hari kemudian mai pula yatiman, ikut ayat Quran tadi, anak yatim pula datang, tak ada nak masuk lagi, bagi kepada anak yatim. Last sekali wa asira, mai pula orang yang baru lepas daripada tawanan perang, minta makanan, dia nak sumbat dah. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia miskin, tapi kemiskinan dia tak menjadi sebab untuk dia tidak memberikan infak. Tetapi kebanyakan sahabat dalam 10 nama tadi adalah orang yang kaya. Di antara yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Di antara yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Bahkan kalau kita baca cerita Sayyidina Uthman sendiri, kekayaan dia berjumlah jutaan ringgit hari ini. Dia mati itu meninggalkan beratus ekor unta. Kalau sekok 5,000 darat, beratus ekor kuda dan sebagainya. Kaya. Jadi kekayaan mereka tidak membekas di hati mereka. Bila Nabi minta, maka diberikan kepada Nabi SAW untuk kegunaan Islam. Baik, yang tu. Yang dicelanya ialah kekayaan yang tidak disalurkan kepada Islam, kekayaan hanya untuk disimpan kepada anak cucu semata-mata, kekayaan hanya untuk kenyang diri sendiri. Baik, sambung. Kemudian disebut di sini tentang istidraj. Satu ayat Allah dalam suratul An'am ayat 44 dan 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Falamma nasu ma dzukiru bih, apabila mereka lupa kepada apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim, kami bukakan kepada mereka, yakni penduduk ketika itu, abwaaba kulli syai', pintu tiap-tiap sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka seronok dengan apa yang didatangkan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami ambil mereka dengan sekaligus, fa idzahum mublisun, lalu mereka kecewa. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka terputuslah keadaan kaum-kaum yang zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah cerita tentang istidraj, wal a'yadzu billahi min zalik. Apabila mereka lupa pada Allah, Allah lagi tambah. Allah buka segala pintu kesenangan, sehingga apabila mereka seronok, Allah timpakan satu keadaan terus menghentam mereka. Kita hari ini tuan-tuan, kita ambil contoh. Contoh, apabila ada pembentangan ilmu falak. Bila Ustaz Hanafiah Razak daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor datang, dia bercerita tentang angin. Bila dia cerita tentang angin, maka dia menyebut ada 4 angin baik dan ada 4 angin buruk. Di antara angin baik yang namanya mubasyirat. Bila datang angin yang namanya qasif, angin buruk. Qasif ni angin yang datang daripada laut, angin panas yang datang daripada laut. Dia mai. Bila dia mai, maka kena ada satu angin yang hentikan dia. Ini angin sejuk daripada barat. Angin ini namanya angin mubasyirat. Angin yang membawa khabar gembira. Contohnya yang terjadi di Amerika, di Florida. Bila angin tu bertiup, datang daripada laut, habis, teruk dia landa habis. Tiba-tiba dia hanya mampu dihentikan oleh satu angin mubasyirat yang hentikan dia di Kanada. Dengan sebab ada angin sejuk mai benteng dia, maka selamat keadaan. Kalau tidak ada angin sejuk yang berani pi, Allah tak hantar angin sejuk, maka dia pi habis taufan. Taufan. Itulah kejadian taufan yang kita duduk dengar hari ini. Angin panas daripada laut. Salah satu angin baik yang dia sebut ialah angin yang datang ketika orang azan Zuhur. Kebanyakan angin ni datang ikut waktu sembahyang. Namanya mursalat. Dalam Quran Allah menyebut wal mursalati urfa. Demi mursalat di sini dimaksudkan dengan malaikat-malaikat yang membawa urfa, benda ma'ruf, benda baik. Demi malaikat yang membawa benda baik. Jadi angin ni pun dinamakan mursalat. Bila angin ni bertiup, dia bertiup selepas azan Zuhur. Pelan, 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 semakin kuat, semakin kuat. Dan keberadaan angin ni, kedatangan angin mursalat ni membawa makna bahawa pembahagian rezeki pada hari itu sempurna. Malaikat telah ikut aturan, bawa rezeki dengan sempurna. Tapi bila kita keluar semayang, keluar daripada masjid kita, surau kita dan sebagainya, rumah kita, tiba-tiba tidak ada langsung angin sejuk ni. Angin mursalat yang datang sepoi-sepoi bahasa ni tak ada. Keluar-keluar panas seperti hari ini. Maka ia menandakan ada bencana yang mungkin terjadi ke depan, sama ada kemarau atau sebagainya. Jadi orang-orang yang mengkaji dalam bidang falak, astronomi, mereka duk kaji benda ni. Angin ni tak mai, panas terik, tak ada. Maka ini membawa makna bahaya. Jadi kita menyebut Allah bila nak bagi, dia bagi secara bartah pada kebiasaannya. Dia bagi kita seronok.
semakin seronok. Semakin bergelak ketawa. Manusia semakin suka, semakin lalai dengan program televisyen. Nasib baiklah ada pencetus ummah. Contoh, saya seronok bila tengok Ustaz Syahul Hamid baru ni. Dia keluar-keluar dengan kot hitam, dengan songkok hitam. Mamu memang pencinta wanita. Allahu Akbar. Dia yang kita tak apa seronok sikit pasal apa? Yang menjadi pengarah program tu mungkin bersifat mingguan. Yang baru-baru ni Irma Fatimah. Jadi bila Irma Fatimah ni dia nak ustaz-ustaz ni berlakon, menyanyi. Jadi sebahagian kena berlakon, sebahagian kena menyanyi. Kena buatlah, kena buat. Jadi insya-Allah kita bagi sokongan pada Ustaz Syahul kita. Mudah-mudahan dia menjadi juara pencetus ummah yang pertama. Saya benda ni kadang-kadang adalah orang yang menyebut mengapa orang yang ada pondok tiba-tiba masuk rancangan televisyen. Dari sudut hati kecil kita sebagai manusia yang kadang-kadang ada rasa cemburu, ada rasa dengki, ada rasa orang lain tak betul, kita saja betul, maka kita mungkin nampak tak elok satu orang guru agama yang terkenal tiba-tiba masuk rancangan macam ni. Daripada satu sudut yang lain yang saya nampak, kalau kemasyhuran itu digunakan untuk jalan yang baik, rasanya tidak ada salah. Tuan-tuan, siapa nak bantu kita bila kita buat pondok? Kita sendirilah yang bersusah payah. Sebab itu saya tabik spring pada ustaz-ustaz yang buka pondok, yang buka ma'had tahfiz. Ini bukan kerja mudah, ini kerja susah. Ini kerja berat. Bayangannya bayangan bagaimana Ibrahim alaihissalam dan Ismail membina Kaabah untuk kali pertama. Bukan senang dua-dua mereka membina Kaabah. Sehingga mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Penat lelah kami ni ya Allah, taqabbal minna, terima daripada kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi penat nak buka pondok tu. Kita boleh bayangkan apabila kita nak buka Madinatul Ilm, satu kota ilmu. Nak adakan rumah-rumah yang mampu beli oleh penduduk-penduduk Islam, duduk dalam suasana pondok, suasana mengaji, itu berat. Jadi ketidakmampuan kita, kerana kita bukan orang kaya, mungkin mendorong Al-Fadhil Ustaz Syahul untuk pergi ke jalan tu. Kerana bila kita lebih masyhur, terbuka jalan untuk orang menyumbang kepada ma'had tahfiz kita dan sebagainya. Bukan senang. Apabila kita duduk stabil seperti Ustaz Kazim sebagai contoh, maka bantuan itu datang. Bantuan itu datang. Apabila kita hanya duduk di Pulau Pinang, maka bantuan itu susah, tuan-tuan. Sebab itu kita kena tolong. Tengok bagaimana Ustaz Subri Arsyad sebagai contoh. Dengan kalender, dengan doa dan sebagainya. Cara nak mohon sumbangan, tak mau nampak ianya minta sedekah. Jadi bagi kalender, bagi sumbangan doa dengan kertas yang keras dan sebagainya. Maka kalau tidak kita yang bantu, siapa nak bantu? Jadi saya nampak perjuangan Ustaz Syahul tu bukan perjuangan untuk seronok duduk di situ. Dia menutup ruang untuk berasa malu. Dia tutup ruang malu yang tak bertempat tu, supaya dia mungkin dapat untuk cari dana untuk menghidupkan apa yang dia telah mulakan di balik pulau tu. Jadi insya-Allah kita beri sokongan, mudah-mudahan dia bawa balik kejayaan. Dan sekurang-kurangnya bila dia duduk di atas, orang kenal, maka itu menyumbang lagi pada dia insya-Allah. Baik, kembali ke cerita tadi. Dia melarat pergi bercetus ummah, dia masuk cerita lain dah. Baik. Kembali ke cerita ni. Apabila manusia itu lupa pada Allah, kadang-kadang Allah bagi bala. Kadang-kadang Allah bagi seronok lagi. Semakin dia lupa pada Allah, wal'iyadzubillahi min zalik, semakin Allah tambah rezekinya. Maka yang ni kita takut. Akhirnya selepas rezeki demi rezeki, Allah timpakan sekali bala bencana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ni kita takut. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain,
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Jika kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hambanya daripada dunia atas kemaksiatannya pada Allah, apa yang dia suka, lagi dia derhaka pada Allah, lagi Allah tambah nikmat, fa innama huwa istidrajun, maka itu istidraj. Kemudian dia petik kata Imam Al-Manawi rahimahullahu taala dalam kitab Faidul Qadir, dia kata wal istidraju ialah taqribullahil 'abda ila al-'uqubah syai'an fa syai'an. Istidraj ialah Allah membawa dekat seorang hamba kepada azab dengan satu benda lepas satu benda. Allah tarik orang tu ke arah azab, satu benda satu benda. Wa istidrajuhu ta'ala lil 'abdi annahu kullama jaddada dhanban jaddada lahu ni'mah. Dan istidraj seorang itu, yakni istidraj daripada Allah kepada seorang hamba ialah kullama jaddada dhanban, tiap-tiap kali dia memperbaharui dosa yang baru, jaddada lahu ni'mah, Allah pula memperbaharui untuknya nikmat. Lagi buat dosa, hari ni buat dosa, dapat projek. Esok minum arak, lagi satu projek orang bagi tahu dapat. Esok buat benda lain lagi Allah bagi. Maka itu istidraj. Ingat, itu istidraj. Wal a'yadzu billahi min zalik. Kemudian wa ansahul istighfar, Allah lupakan dia untuk bertaubat pada Allah, fayazdada asharan wa bataran, maka bertambahlah padanya sifat kesombongan dan batara, rasa megah diri. Wal a'yadzu billahi min zalik. Takut benda ni. Kepada guru agama pun kita kena jaga. Saya sendiri takut istidraj Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak kita bercakap, lagi jauh kita dengan Allah. Lagi banyak kita menyampaikan, lagi jauh kita dengan Allah. Takut. Semakin lama kita berceramah, semakin jauh kita dengan Allah. Yang ni takut. Rezeki semakin bertambah, gaji bulanan semakin bertambah, tapi kita dengan Allah lagi jauh. Wal-'iyadzu billahi min zalik. Daripada perkara ni, yang ni kita takut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 perkara yang jika ada pada kamu, maka tidak ada perkara yang membimbangkan kamu atas apa yang kehilangan daripada kamu daripada dunia. Ada 4 benda yang Nabi pesan pada kita, yang mana jika kita ada 4 ni, hilang dunia tak apa. Dunia tu gaib daripada kita tak apa. Yang pertama kata Nabi dalam riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani, riwayat Imam Ahmad, sidqul hadis, kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Apabila orang tu bercakap benar, maka dia telah ada satu daripada 4 perkara yang kehilangan dunia tak menjadi kesan pada dia. Cakap betul. Ini perkara yang susah, yang kadang-kadang kita tak mampu buat. Bercakap benda betul. Wa hifzul amanah. Yang keduanya menjaga amanah. Menjaga amanah. Kita tengok bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Duk sebut Sayyidina Ali banyak sangat orang kata Syiah pula, bukan Syiah. Pasal cerita ini termasuk cerita dia. Bagaimana dalam peristiwa hijrah, bila Nabi suruh dia duduk di atas katil Nabi, tidur. Nam ala firashi, tidur atas tilam aku. Wa tasajja bi burdil hadramiyil akhdar, dan berselimutlah dengan selimut aku, selendang aku yang berwarna hijau, yang berbuatan daripada Hadramut Yaman. Sunnah Nabi pakai selendang di atas bau. Dan yang antara yang Nabi miliki ialah yang berwarna hijau. Yang Nabi selalu tidur berselimutkan selendang tadi. Sehingga Imam Al-Busairi menamakan salah satu syairnya sebagai burdah
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفائزين من عرب ومن عجم والفائزين من عرب ومن عجم. Itu antara syair-syair, bait-bait syair kalangan Imam Al-Busairi yang dia namakan sebagai burdah, selendang. Disandakkan atas selendang Nabi. Nabi kata pada Sayyidina Ali, selimut kamu wahai Ali selepas tidur di atas katilku dengan selimut aku yang berwarna hijau yang buatannya Hadramaut Yaman. Dan Ali amanah tak amanah, dia waktu kecil dia dah berani tidur di atas katil Nabi. Kalau tidur menampakkan rupa parah, itu mungkin dia mampu buat. Tapi tidur dengan menutup badan seluruhnya dengan selimut Nabi, maka itu risikonya bertambah, kemungkinan mati semakin besar. Tapi amanah Sayyidina Ali. Amanah apabila Nabi meninggalkan dia pula dengan barang-barang yang dinamakan wadi'ah. Kita pergi ke bank, buka akaun wadi'ah. Wadi'ah tu maknanya simpanan lah. Wadi'ah tu simpanan. Barang-barang wadi'ah ni dia kembalikan kepada penduduk-penduduk Mekah. Kemudian dia berjalan jauh 450 km menuju ke Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Berjalan seorang diri. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amanah. Yang kedua Nabi kata, jika kamu ada amanah, maka insya-Allah hilang dunia tidak mengapa. Yang ketiga, wa husnul khuluq. Husnul khuluq, iaitu baiknya akhlak. Baiknya akhlak. Bila akhlak kita baik, insya-Allah dunia hilang tak mengapa. Kita tengok sahabat-sahabat, ustaz-ustaz yang pergi ke Brunei sebagai contoh. Misalnya Al-Fadil, bekas pensyarah Kolej Islam Teknologi Pulau Pinang, bekas pensyarah kitab yang ketika itu Mahat Tahfiz. Ustaz Rashid, Ustaz Abdul Rashid, abang kepada Ustaz Abdul Rahim, bekas moderator di rancangan Tahsin Al-Quran Radio Malaysia Pulau Pinang. Sebelum saya masuk ke radio tu, Tahsin Al-Quran dengan Ustaz Ahmad Hashim, dia dulu, tu adik dia. Ustaz Abdul Rashid lulusan Madinah. Kalau kita tanya anak-anak buah dia, memang dia orang yang cukup berakhlak, orang yang baik, orang yang mana garang dengan pelajar, rotan, tapi baik, akhlak baik sungguh. Rezeki dia, dia berada di Brunei hari ini. Di Brunei ni tak heran tuan-tuan, orang bagi kereta macam benda main, macam benda main. Seorang ustaz di Kepala Batah, saya panggil Pak Long ke dia. Masa saya habis belajar, saya tanya dia, saya nak pergi ke Brunei boleh ke? Masa tu jiwa penuh dengan dunia ni. Dia kata boleh, tapi kena smart azam betul-betul. Orang Brunei jangan tak bergaul sangat dengan mereka sampai duduk diam, jangan pula sampai lantang sangat, tengah-tengah. Macam juga orang kita. Dan di sana kalau dia tak suka, dia tak balik terus. Dia tak ada ikut kontrak apa, tak suka, tak balik. Jadi dia masa balik Malaysia, orang bagi kereta sebiji, kereta sport, hadiah untuk dia selama dia mengajar di Brunei. Dan duit ringgit ni tak habang lah, duit mereka pun besar. Seingat saya hari ni 2 ringgit 5 kupang kita baru $1 Brunei. Besar duit mereka, jadi ganda lagi besar. Dengan kebaikan akhlak, kadang-kadang insya-Allah rezeki itu datang. Jadi dunia jangan usah. Dan yang seterusnya Nabi sebut wa iffatu mat'am, dan sucinya
tempat makan. Mat'am ni anak-anak kita mengaji sekolah Arab, mat'am ni kantin. Tapi di sini bermakna tempat kita ambil makanan. Bila sucinya makanan itu, insya-Allah ada keberkatan. Bila ada keberkatan, maka kehilangan dunia itu tidak sangat dirasakan. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Nabi kata, "Man talabad dunya halalan," siapa cari dunia dengan jalan halal, ta'affufan 'anil mas'alati, supaya dia tak meminta-minta pada manusia, wa ta'attufan wa sa'yan 'ala 'ayalih, dan mencari jalan memberi nafkah kepada yang berada di bawah tanggungannya, keluarganya, wa ta'attufan 'ala jarih, dan supaya dia dapat berlaku lemah lembut kepada jirannya, dia dapat tolong bila jirannya susah. Dia cari dunia, bukan cari akhirat. Dia cari dunia, dia pergi kerja kerana dunia, memang cari, tapi untuk beberapa perkara yang penting. Di antaranya ialah supaya dia tak jadi peminta sedekah, supaya dia dapat bantu ahli keluarganya, bagi nafkah yang wajib. Yang ketiga, supaya dia dapat menjalinkan hubungan kasih sayang, berlemah lembut dengan jirannya. Maka Nabi sebut, laqiyallaha, dia bertemu Allah, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, wajahnya seperti bulan purnama pada malam purnama. Yakni 13 hari bulan Islam, 14 hari bulan Islam, 15 hari bulan Islam. Tengoklah langit pada 13, 14 dan 15 bulan penuh ketika itu. Maka wajah orang yang mana cari dunia tapi untuk jalan tadi, maka Nabi kata dia bertemu Allah, mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Subhanallah. Di dalam hadis tu juga kita nak sebut bahawa dunia bukan perkara yang terlalu hina. Cari tak apa, tapi jangan sampai terlalu membekas di dalam hati kita. Contoh, anak-anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang dengan sifat tamaknya kita kepada dunia, daripada pagi tadi anak kita dah mengaji dah dunia, ilmu dunia. Daripada pukul 7.30 pergi sekolah dah, sampai tengah hari. Petang hantar lagi tuition untuk ilmu dunia lagi. Malam hantar lagi untuk ilmu dunia. Maka ini melampau batas kadang-kadang. Tidak ada satu pun keseimbangan dengan ilmu akhirat. Anak pergi sekolah, balik tu kafar sikit, malam pergi hantar lagi. Jadi bila tidak seimbang, yang inilah yang tidak disukai oleh agama. Jadi bagi seimbang di antara dunia kita dan akhirat kita. Hari ini tuan-tuan, semakin kurangnya alim ulama, kurang. Nak cari orang yang pakar dalam sains semakin banyak. Doktor semakin ramai, vaksin-vaksin yang baru akan ditemui dan sebagainya. Orang pandai buat bangunan lagi ramai, orang pandai buat kapal terbang lagi ramai, tapi ulama semakin kurang. Dulu orang balik pada Mekah mengaji 10 tahun Mekah ramai. Hari ini tak ada, tuan. Hari ini tak ada. Kalau di Pulau Pinang tinggal beberapa keratnya yang betul-betul alim. Di antaranya siapa? Datuk Mufti, Datuk Hasan Ahmad, adiknya Datuk Saleh, Ustaz Hamzah Padang Lalang, Datuk Syekh Maulana Abdullah Bukhari. Tu di antara nama-nama yang ada. Lepas tu habis tak ada. Tak ada. Ustaz Muttalib Ma'ruf bukan kategori ulama, tak sampai. Ustaz Sobri Arsyad bukan, ada pondok tapi tak sampai, bukan martabat tu. Ustaz Syahul Hamid tak sampai, bukan martabat tu. Jadi tak ada lah, nak abang kita tak ada. Siapa yang nak tolong agama Allah semakin kurang, semakin kurang. Jadi sebab itu kita menyebut tumpang-tumpangkanlah cari anak-anak kita yang hafal Quran dan sebagainya untuk menjadi generasi alim ulama. Jadi orang yang mana hatinya membawa orang ke arah akhirat, bukan hanya ke arah dunia. Banyak orang bila kita tengok, bahkan saya sendiri, kadang-kadang kita lalai dengan dunia kita, ghalib. Bahkan sebahagian sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita sudah meremehkan ilmu-ilmu agama, mencari agama untuk modal ceramah.
Yang tu sayang. Sayang. Pandai cari cerita lawak, cerita juha, lawak masyarakat supaya dia top. Kerana ceramah jalan yang mudah untuk jadi top. Bila pandai buat lawak, bila sedap ceramah, maka orang akan panggil. Tetapi bila nak suruh baca, bab muzaharah, tak tahu apa dah. Bab apa? Bila nak suruh baca bab orang yang kena mahjur, tak faham apa dah. Kitab fiqh satu pun tak berani buka. Kitab tauhid satu pun tak berani buka. Yang berani buka yang bahasa Melayu. Betul, masyarakat suka yang bahasa Melayu. Tapi kita ustaz-ustaz bila selalu buka yang Melayu, maka akhirnya kemahiran Arab kita terus jatuh merudum. Yang tu sayang. Kebanyakan hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pandailah, kalau tuan-tuan pergi ke USM, ambil satu sijil, sijil yang ada hari ini, mengaji ulum Quran dan sebagainya. Dia bukan ijazah, sijil. Sampai umur berpuluh pun boleh. Tuan-tuan keluar, kalau tuan-tuan pandai cakap, tuan-tuan akan dipanggil ustaz. Pasal zaman hari ini, semua orang akan dipanggil ustaz. Jadi sebab itu, kena ada orang yang bersungguh-sungguh cari jalan untuk jadi alim, bukan jadi penceramah masyhur. Cari jalan untuk jadi alim, bukan jadi penceramah masyhur. Kerana Nabi sebut, kun aliman, jadi kamu orang alim. Bukan jadi orang yang pandai berceramah. Dah. Kun aliman, yang tu, yang pertama. Atau muta'aliman, atau tak jadi orang alim, mengaji dengan orang alim. Atau mustami'an, atau orang yang dengar kata-kata orang alim. Atau muhibban, ataupun orang yang mencintai majlis ilmu. Wala takun khamisan fatahlik. Jangan berada pada golongan yang kelima, yakni golongan yang dia tak berada pada mana-mana tempat tadi. Dia bukan orang alim, dia pula tak mau mengaji, dia pula tak mau mendengar, dia pula tidak mencintai orang alim dan orang yang mendengar kepada orang alim tadi, kamu akan rosak. Jadi ini kata-kata semangat untuk anak-anak kita yang masih muda. Anak-anak kita yang masih muda, maka kena berusaha sungguh-sungguh. Kerana jalan agama ni, jalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke hari ini tuan-tuan, saya walaupun dah kerja, berasa seronok bila nak pergi mengaji lagi. Seronok sebenarnya. Seronok. Kelazatan tu, Allahu Akbar, tak tahu nak dibandingkan. Tetapi kerana ketidakmampuan kita untuk memberi nafkah kepada anak isteri kita, untuk duduk di sana tanpa apa-apa program mengaji, kita tak mampu tanpa ada duit ringgit. Jadi terbatas. Kena duduk di Malaysia juga. Tapi nak habaq kita seronoknya mengaji, Allahu Akbar. Jadi adik-adik kita yang mengaji, apatah lagi kita dah ada pakej besar. Yang hafal Quran ada pakej besar. Dalil-dalil semua dalam kepala kita. Maka pergi mengaji. Mengaji sungguh-sungguh. Niat nak lahirkan ulama. Jadi macam Syekh Tahir Jalaluddin yang tercatat dalam sejarah Pulau Pinang. Jadi macam Syekh Al-Hadi dan sebagainya. Walaupun mereka fahaman ke arah fahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tak apa. Balik kita perbetul. Jadi macam ulama-ulama yang lain yang disebut nama-nama mereka. Kita nak balik sebagai orang alim, bukan jadi ustaz biasa. Jadi kembali kepada cerita tadi, apa yang kita nak sebut di sini, Nabi sebut 4 perkara yang jika ada pada kamu, kehilangan dunia itu tidak memberi bekas pada kamu, ialah bercakap benar, jaga amanah, baik akhlaknya, dan bersih tempat makanannya, yakni tempat mengambil makan. Kemudian penutup kuliah kita pada malam ni, kita tengok ayat Allah dalam surah Al-Humazah. Allah sebut, wailul likulli humazatil lumazah. Ada qiraat baca, wailul likulli humazatil lumazih, alladhi jamma'a malan wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla layunbadanna fil hutamih, wa ma adrika mal hutamih, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim musadih fi 'umudin mumaddadih. Bacaan Khalaf an Hamzah. Baik.
Disebut dalam ayat tadi, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka-mereka yang mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan wang-wangnya, harta-hartanya, wa'addadah, dan mengira-ngira harta tadi. Dia dah dapat duit, dia kira, berulang kali kira. Yahsabu annama lahu akhladah, dia merasakan bahawa duit ringgitnya tadi, hartanya tadi akan menyebabkan dia terus kekal dalam muka bumi Allah. Kalla, bukan macam tu. La yumbadanna fil hutamah, dia akan dilemparkan dalam neraka hutamah. Wala'iyadzubillahi min zalik. Wa ma adraka mal hutamah, apa yang dimaksudkan dengan neraka hutamah? Narullahil muqadah, api Allah subhanahu wa ta'ala yang membakar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar, menjenguk, dengan makna membakar sampai ke ulu hati. Afidah jamak kepada fuad. Fuad tu hati, afidah jamak. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya ia adalah, innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api tadi di atas mereka menutupi. Api tu dia bakar-bakar, ada benda tutup pula api tu. Dia menyelimuti orang yang kena bakar tadi. Wal'iyadzubillahi min zalik. Fi 'amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang dipanjangkan. Jadinya kita ibarat ada tiang-tiang yang panjang, ahli neraka diikat pada tiang tadi, dibakar dengan api yang atasnya pun kena. Seluruh badan kena, api tu pula ditutup. Duduk dalam satu bekas. Wal'iyadzubillahi min zalik, daripada keadaan ini. Jadi Allah sebut dalam ayat ni tentang mereka yang mana terlalu memandang kepada dunia, mengira-ngira habuan dunia, sehingga dia merasakan dunia itu membuat dia kekal. Walaupun tidak ada dah i'tiqad ni, tak ada dah dalam masyarakat Islam orang yang i'tiqad duit ringgit dia akan buat dia kekal. Tak ada. Cumanya ambil iktibar, jangan kita terlalu mencintai dunia sehingga mana kita terlalai dengan urusan akhirat. Jadi alhamdulillah kita yang berhimpun dalam rumah Allah, Allah dah pilih kita untuk ambil masa dunia kita saat untuk akhirat kita. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan yang berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala, tahniah kepada AJK yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita dan berehat daripada dunia kita dengan urusan akhirat. Satu perkara yang menutup kuliah kita, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Datuk Syekh Badruddin baru ni. Dia sebut bila Nabi nak berehat, dekat masuk waktu solat, Nabi kata pada Bilal, arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengannya. Nya tu muannas, jadi nya tu apa? Sembahyang. Arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Kita hari ni kerja penat-penat, ujung tahun nak berjalan, pergi Sunway Lagoon, pergi Terengganu, pergi Johor, pergi mana-mana tempat. Rehat kita dengan percutian. Tapi rehat Nabi, Nabi tak pernah bawa Aisyah pergi melancong, tak pernah. Arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Sembahyang tu tempat rehat Nabi. Kita tak mampu jadi macam Nabi, tuan-tuan. Saya pun duk plan percutian ni, dengar-dengar Datuk Badruddin kata tu, aku ni sembahyang tak boleh rehat lagi. Betul? Sembahyang kita bukan rehat untuk kita, tapi Nabi sembahyang tenang, segala masalah pejabat, segala masalah umat, segala masalah rumah tangga selesai dengan sembahyang Nabi. Jadi mudah-mudahan kita yang rajin luangkan masa, kita temui ketenangan dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Petah lagi saya rasa mungkin bangunan kita ni dibina di atas dasar takwa. Tengok gambar tsunami, subhanallah. Metang masjid tak kena. Metang masjid duk elok lagi. Jadi alhamdulillah, moga-moga masjid ni memang benar dibina atas dasar takwa. Bila dibina atas dasar takwa, maka biasanya ada keberkatan di dalamnya. Ada keberkatan, cuma kita tak tahu. Mungkin kerana zikir-zikir daripada sebahagian sahabat-sahabat kita, mungkin kerana amalan orang tertentu, wallahu a'lam bissawab. Tapi kerana keberkatan yang ada tu, insya-Allah membawa ketenangan kepada kita yang datang.
Ada masjid yang macam dalam kisah Masjid Dirar, masjid itu tak membawa ketenangan kerana dia dibina atas dasar pecah belah. Pecah belah. Yang itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi mungkin masjid ni salah satu masjid yang dibina atas dasar taqwa, betul-betul nak cari redha Allah. Jadi dengan sebab itu mungkin Allah tahan tsunami daripada kena. Kerana ada masjid yang kena tsunami hancur. Bukan semua masjid selamat. Tak. Ada masjid yang kena tsunami hancur. Kerana keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berhenti dekat ni. Saya minta maaf salah dan silap yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat-zuriat kami, dosa mereka yang menyayangi kami, dosa semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, seperti mana Engkau himpunkan kami pada malam ini di salah satu daripada taman-taman syurga-Mu di dunia, himpunkanlah kami kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu daripada taman-taman syurga-Mu yang kekal abadi. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakanlah kami di dalam kehidupan ini, tenangkan hati kami di sini, kurniakan kami, pinjamkan kami kekayaan yang sementara di sini. Allah, mudah-mudahan hati kami tidak menagih simpati daripada makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana, kurniakan kami kekayaan yang kekal abadi di sana. Wa sallallahumma ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.